Hai, saya Edwan. Hari ini saya akan share apa yang diorang cerita sangat pasal Kangen Water. So, hari ini saya akan share 3 properti yang membezakan air Kangen dengan air-air yang lain yang kita minum. 3 properti ini yang membezakan, satu ialah ORP ataupun antioksidan, satu lagi microclustering, and satu lagi ialah alkalinity. So, untuk ORP ataupun antioksidan ni, saya dapat banyak pertanyaan mengenai anti-aging. Okey, penuaan tidak boleh stop, tapi boleh dislowkan. Bergantung kepada apa yang kita letak dalam badan kita melalui pemakanan ataupun minuman. So, kita boleh tengok beza kan dengan kawan-kawan kita pada umur yang sama, ada yang lagi nampak lagi tua ataupun ada seorang lagi yang nampak lagi muda. Sebabnya apa yang diletak dalam badan dia yang membezakan rupa paras orang tu. Kalau kita letak benda yang buruk, kita akan lagi cepat tua, ataupun kalau kita makan benda-benda yang anti-aging, kita akan kekal ataupun penuaan kita akan slow. So, untuk 3 jenis air ni, saya ada buat test dengan ORP meter ni. So, daripada ORP meter ni kita boleh tahu jika bacaannya positif, maknanya air itu akan menyebabkan badan kita teroksida atau akan mempercepatkan penuaan. Kalau air itu kalau bacaan ini menunjukkan negatif, maknanya dia ada ciri-ciri antioksidan, iaitu boleh melambatkan penuaan. First sekali saya nak share dengan air soda. Berapa bacaan ORP meter ni? Positif 300.5. Bagaimana pula dengan air RO? Positif 300. Maknanya kedua air ini akan mempercepatkan penuaan anda. Kita test pula dengan air Kangen. Wow, negatif 500. Macam mana? Anda nak minum air yang cepatkan penuaan anda ataupun minum air yang boleh mengekalkan keremajaan anda? Kalau kita perasan, Hollywood actor di US tak tua-tua. Kalau kita tengok macam Kevin Hart, macam kita tengok macam Keanu Reeves, tak tua-tua kan? Sampai sekarang dia berlakon lagi. Maknanya daripada sequel yang first sampai keempat, umurnya macam sama. Macam mana dia orang buat? Dia orang amalkan makanan, minuman yang ada antioksidan yang memperlahankan penuaan mereka. Okey, ciri yang kedua ialah alkalinity. Okey, kita tahu makanan kita, minuman kita ada yang alkaline, ada yang acidic. Bila kita tengok carta, kita tahu acidic ni boleh menyebabkan penyakit. Yang alkaline menyihatkan. So, apa makanan alkaline, apa makanan yang acidic? Simple. Kalau kita tengok yang alkali hanyalah sayur, buah, seed, itu semua alkali. Bagaimana pula dengan acidic? Acidic food. Semuanya acidic food. Ayam kita, nasi goreng kita, sup, papadum, semuanya acidic food. So, apa benda yang kita makan hari ni, tengah hari ni, yang acidic ni akan menyebabkan kita sakit. So, macam mana nak counter balik? Kita makan benda-benda yang alkali. Okey. Untuk test 3 jenis air ni yang biasa orang minum, air soda, air RO dan air Kangen. Beza 3 jenis orang. So, air soda ni warnanya orange. Maknanya dia dalam keadaan acidic yang tinggi. Bagaimana pula dengan air RO? Sama je, lebih kurang. Air soda kita tak minum hari-hari, tapi air RO pagi-pagi kita dah minum dah. So, mana lagi bahaya? Bagaimana pula dengan air Kangen? Purple kan? Alkali tinggi. Sama juga kalau kita test dengan air zam-zam,
air di Hunza Valley, air pegunungan Himalaya, kali ini akan sama juga. That's why kat tempat-tempat macam ni di Okinawa pun orangnya, rakyatnya hidup sampai 150 tahun kerana mengambil air yang sihat, air yang bagus. Okey, ciri yang terakhir adalah microclustering. Actually microclustering ni bahasa mudahnya ialah air yang halus. Biasa tak kalau kita minum air yang biasa, air masak di rumah pun, minum satu gelas boleh, minum gelas kedua dah sebu perut. Itu standard. Sebab air yang kita minum sekarang ni kasar, molekulnya besar dan tak diserap, tak boleh menyerap penuh ke dalam badan. Apa beza dengan air Kangen? Air Kangen ni bila masuk je badan, dia terus akan meresap. Saya boleh minum setengah liter terus sekaligus tanpa kebun perut dan boleh terus berlari. Maknanya kalau saya jogging, saya haus, saya minum setengah liter, saya boleh lari lagi. That's why athletes suka sangat air ni. Satunya sebab asid laktik takkan susah nak terbentuk, ataupun orang kata nak jadi krem susah. Satu lagi, dia boleh minum walaupun tengah main, dia break, dia boleh minum air ni. And benda tu, air ni akan menyerap 97%, 98% ke dalam badan dia dan akan bekalkan oksigen dan tenaga yang cukup. Okey, untuk nak tengok bagaimana halusnya air ni, kita test dengan green tea. Okey, green tea kita tahu, ataupun kita biasalah nak buat air di rumah, kita kena panaskan air kan. Tak pernah kalau kita pergi rumah orang bagi green tea sejuk. Sebabnya green tea takkan terhasil kalau tak ada air panas. Okey, kenapa kita panaskan air? Untuk keluarkan teh ni, sebabnya kita panaskan air untuk menjadikan molekul dia halus. Bayangkan kalau kita masak air, lagi lama dia akan lagi halus sampai jadi steam, sampai dia terbebas. Kalau kita masak air dalam periuk macam lama, periuk tu akan kering kalau kita tak perasan. Sama juga dengan Kangen water ni, dia dah siap halus. Jadi tak perlu panaskan sampai jadi steam pun. Okey, kalau kita tengok beza air biasa yang kita minum selalu kat rumah, logiknya dia tak akan keluarkan kala langsung. Sebab dia tak halus. Jadi kalau nak buat air teh dengan air RO ni ataupun air biasa, kita perlu panaskan dulu untuk haluskan molekul dia. Bagaimana pula dengan air Kangen? Tak perlu panaskan pun, kita dah nampak colour. Okey, kita test pula dengan ekstrak green tea ni. Maknanya kita dah tak perlu daun ni, kita bagi pada dua. Saya suka samakan dengan bila kita makan suplemen. Mahal kan? Kalau kata kita nak maintain suplemen sebulan 100-200 ringgit. Jadi kita harapkan daripada makan suplemen tu, kita akan dapat manfaat. Ada makan B kompleks, ada makan vitamin C. Tapi anda minum dengan air apa? Kalau anda minum dengan air biasa, diluted. Bayangkan kalau anda minum dengan air Kangen. Wah. Boleh nampak beza kan? Dia akan enhance lagi, dia akan serapkan lagi suplemen yang anda makan tu ke dalam badan anda, ke dalam sistem anda. So, anda pilih air yang mana? Okey, satu lagi ciri yang saya suka nak share berkenaan dengan microclustering ni. Macam mana orang kata air ni boleh buang kolesterol? Anda nak jadi kurus kan? Kenapa ada yang minum Kangen water ni ataupun pemilik Kangen machine ni, kalau kita tengok dalam 2-3 bulan, kita boleh nampak beza dia daripada dulu besar pada kecil. Saya gunakan ni. Test ni saya tunjukkan dengan minyak bijan. Ni nak tunjukkan contoh minyak yang ada dimasak. Apa yang kita makan sekarang pun makan minyak yang dimasak.
ayam goreng, nasi goreng, telur dadah, ayam, semua minyak-minyak yang kita makan, yang kita tak tahu macam mana nak keluarkan. Okey, kalau kita minum air biasa, yang kita belajar kat sekolah pun, air takkan campur dengan minyak. Betul kan? Dia takkan campur. Tapi bagaimana pemilik Kangen machine ni pula? Kalau dia makan minyak macam ni. Alamak. Minyak pecah. Maknanya dia makan nasi goreng, nasi tu masuk badan, yang tak elok minyak akan keluar. Jadi logik kan? Kalau kawan kita, jiran kita yang ada Kangen machine ni, yang daripada besar tu dalam 2-3 bulan boleh jadi kecil. Ini rahsia dia. Ini juga rahsia artis-artis di Malaysia ataupun di luar negara untuk maintain badan. Kangen machine K8 ni dia boleh hasilkan 7 jenis air Kangen yang ada 7 jenis kegunaan. Tapi dalam banyak-banyak jenis-jenis air Kangen ni, saya suka 2 ni. Ini favourite saya. Biasa pakai toner. Berapa harga toner kat kedai? RM60, RM70. Okey, mesin ni hasilkan 1 pH 5.5 yang sangat sesuai dengan kulit. Okey, mesin K8 ni boleh hasilkan beauty water. Sama kualiti dengan beauty toner yang kita beli di kedai yang harga mahal tu. Jadi bila kita ada Kangen machine, banyak tak jimat. Bukan kata spray, saya nak mandi hari-hari pun boleh. Okey, satu lagi produk yang sangat berguna sekarang ni is antiseptic. Simple je, just tekan. Jadi masa pandemik, masa COVID-19, saya tak risau. Kawan-kawan saya pun tak risau yang ada mesin ni. Sebab kita boleh keluarkan sanitizer sendiri daripada mesin di rumah. Dan dia selamat. Bukan saja boleh spray kat mulut, muka, mulut, hidung, telinga pun boleh. Okey, saya harap anda semua berpuas hati dengan pendengaran saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya siapa yang introducekan video ini kepada anda. Jangan lupa subscribe channel saya. Okey, jumpa lagi. Bye.